Kopi Vosian, Salam Malaysia Medani. Izo Iritasha Joanis Mijol. Usaha menambah baik kemudahan prasarana asas di Dun Kedamaian sedang giat dijalankan. Suatu ketika dahulu, kemudahan prasarana asas seperti jalan raya dan jambatan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian berada dalam keadaan kurang sempurna akibat pelbagai faktor. Antaranya kurang penyelenggaraan atau jalan raya sedia ada masih belum diturap. Namun, keadaan kini sudah menampakkan perubahan menjadi lebih baik menerusi usaha berterusan dan komitmen oleh wakil rakyatnya untuk membawa arus perubahan di kawasan Dun Kedamaian. Dengan kemudahan perhubungan seperti jalan raya dan jambatan yang semakin baik, perjalanan seharian penduduk kampung kini menjadi lebih mudah dan lancar berbanding sebelumnya. Sekaligus memudahkan pergerakan aktiviti sosioekonomi penduduk serta perjalanan seharian murid, pelajar dan guru ke sekolah serta jika mahu berurusan di pekan atau bandar. Keadaan kini amat jauh berbeza berbanding dahulu di Kedamaian. Mengimbau kenangan lampau, seorang penduduk Kampung Sayap, Amilda Taising berkata, penduduk kampung ketika itu terpaksa mengharungi perjalanan selama 2 hari untuk ke pasar dan terpaksa bermalam di pertengahan jalan. Keadaan jalan raya yang uzur juga pernah menyebabkan ada wanita melahirkan anak di pertengahan jalan ketika dalam perjalanan ke hospital. Adik saya nomor 3 sampai dia digelar kereta, nama dia Time Kecil sebab dia lahir di kereta. Kereta tuh yang second lorry warna hijau tuh. Warna hijau-hijau, saya ingat lagi. Itu sejak kereta dulu Time adik saya lahir. Dia lahir di Ngam-Ngam, gimana tuh di selepas sungai di sana kata, saya tidak ingat sudah, tapi memang dia lahir di kereta sebab jalan raya kan. Lagi tahun berapa nih? Tahun 1980. Iya. Bagi Jasmond Yamin yang juga setia usaha kelab belia Kampung Sayap, keadaan jalan raya sebelum ini menyukarkan perhubungan penduduk termasuk pelancong khususnya apabila hujan. Namun, kemudahan jalan raya yang lebih baik di Kedamaian pasti dapat menarik kunjungan lebih ramai pelancong ke kawasan ini, sekaligus membantu meningkatkan lagi taraf sosioekonomi penduduk setempat. Untuk rekod, terdapat banyak kemudahan pelancongan di kampung-kampung di Kedamaian seperti rumah inap desa bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan pemandangan Gunung Kinabalu. Bagus juga sistem jalan raya yang bagus juga menarik minat pelancong datang, akan menarik minat. Memang sekarang ini pun biarpun jalan raya ada begini kan, ramai sudah pelancong datang nih, tapi dengan adanya pengaspalan jalan raya ini akan lagi bertambah, ya, lagi bertambah. Dan pada masa yang sama akan meningkatkan ekonomi orang sinilah, bukan saja meningkatkan ekonomi, dia menolong belia, khususnya belia yang kalau kan lepasan dia kan stay di kampung kan, menolong belia untuk menjadi pemandu pelancong. Penduduk berterima kasih kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datu Iwan Benedict atas usaha dilakukan untuk menyediakan kemudahan prasarana asas lebih selesa di kawasan itu. Antara kawasan jalan raya yang mendapat perhatian untuk diperbaiki ialah Jalan Kampung Kiau Toburi, Kampung Kiau Nulu dan Kampung Kiau Bersatu yang sebelum ini membahayakan keselamatan pengguna jalan raya akibat keadaan jalan yang rosak dan tidak sempurna. Orang kampung cakap dia memang satu pemimpin yang bagus, memang dia prihatin ya. Dan sebab dia asal sini kan Teburi. Ya. So agak-agak senang berkomunikasi dengan dia. Ya memang dia senang berkomunikasi sama, dia memang senang dia senang didekati begitu. Kerja penaik tarafan kawasan tamu Taginambur dan pembinaan Dewan Kedamaian Square adalah antara kemudahan yang berjaya dilaksanakan Iwan di kawasan Kedamaian.
Selain itu, pembangunan lain yang telah dilaksanakan ialah penaiktarafan jalan kampung, jalan perhubungan desa, pembinaan Dewan Serbaguna, Dewan Terbuka, Jambatan Gantung, Gimnasium Rakyat, gelanggang sukan, laluan pelancongan komuniti dan bangunan keusahawanan desa. Bagaimanapun, Datuk Iwan berkata masih banyak kemudahan asas yang diperlukan penduduk Kadamayan, terutamanya penaiktarafan jalan. Pemuda APKO tampil memberikan penjelasan berkaitan keputusan Pakatan Harapan Sabah menarik balik saman pemula terhadap Kerajaan Persekutuan. 2 daripada 3 perkara yang dituntut oleh 12 wakil rakyat Pakatan Harapan PH Sabah telah diputus dan dimuktamadkan oleh Kerajaan Perpaduan. Manakala baki 1 perkara lagi sudah diputuskan dan diberi tempoh masa untuk dimuktamadkan. Sehubungan itu, Ketua Pemuda APKO Penampang, Billy Dominic berkata, jika saman pemula OS ini diteruskan, maka ia akan menjadi akademik dan tidak ada lagi keperluan meneruskan OS bagi tuntutan-tuntutan yang telah diselesaikan. Dalam satu kenyataan media, Billy memaklumkan beliau bagi pihak Pergerakan Pemuda APKO Penampang telah membaca dan meneliti ulasan-ulasan banyak pihak terkait keputusan 12 wakil rakyat PH Sabah menarik OS mereka. Saya berharap kesemua pihak yang membuat ulasan ini harus membaca dokumen OS tersebut yang boleh diakses melalui laman mahkamah supaya benar-benar faham mengenai tuntutan yang telah dibawa ke mahkamah. Harus diketahui juga bahawa kemarin, mahkamah juga membenarkan plaintiff untuk memfailkan semula OS ini jika tuntutan 1 perkara yang selebihnya tidak dilaksanakan. Presiden APKO Datuk Iwan Benedict selepas dilantik menjadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah mengisytiharkan tindakan perundangan ke atas kerajaan yang beliau ambil bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat PH Sabah sebelum itu dan seterusnya menggunakan mesyuarat kabinet untuk menuntut perkara yang sama beliau tuntut di mahkamah melalui OS tersebut. Iwan telah menyatakan dan meneruskan OS tersebut walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan terbukti beliau telah meneruskan OS tersebut selama hampir 10 bulan Anwar menjadi Perdana Menteri dan dalam masa yang sama menuntut melalui Kabinet dan Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 katanya. Billy berkata perkara pertama yang dimuktamadkan ialah pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bagi membolehkan Wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak dilantik dalam lembaga LHDN. Kini kedua-dua kerajaan negeri itu mempunyai akses kepada maklumat jumlah pungutan hasil persekutuan yang dikutip di negeri masing-masing, katanya dalam kenyataan media itu. Perkara kedua berkenaan Warta Kerajaan pada April 2022 yang juga dicabar dalam saman pemula OS tersebut di mana Kerajaan Perpaduan telah pun memutuskan akan mengeluarkan warta baharu berkenaan penyelesaian sementara interim solution pemberian khas kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak sekaligus akan membatalkan warta sebelum ini, katanya. Billy berkata perkara ketiga berkaitan pelaksanaan pemberian semula hasil persekutuan 40%. Kerajaan juga telah memutuskan tempoh masa pemuktamadan pelaksanaan formula pemberian semula hasil persekutuan kepada Sabah dan Sarawak iaitu pada Julai 2024. Billy turut menyatakan rasa bangga menjadi sebahagian daripada pasukan yang membantu Iwan mengangkat tuntutan-tuntutan tersebut di mahkamah dan dalam masa yang sama mengangkat penyelesaian di mesyuarat kabinet dan jawatan kuasa kabinet. Sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Iwan, saya sangat tahu apa yang telah beliau perjuangkan melalui berbagai platform terkait isu-isu hak Sabah, tambah Billy lagi. Untuk rekod, ketika berucap di Majlis Sambutan Ulang Tahun APKO di Kampung Biau, Papar Ogos lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali telah mengesahkan ketegasan Iwan dalam Kabinet berkaitan kepentingan Sabah. Tapi saya boleh sahkan tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Iwan ini yang saya kenal daripada dulu, memang orang dia kalau tengok banyak diam. Tidak banyak bercakap, tetapi sekali dia bercakap dalam mesyuarat kabinet,
saya betul-betul sebagai orang rakyat Sabah cukup bangga dengan komitmen beliau. Walaupun adalah perbincangan-perbincangan tertentu yang saya tengok, sebab dia ini juga berada, APCO ini juga berada dalam komponen satu parti nasional. Tetapi bila dia bercakap, dia letak ke tepi itu. Yang dia utama adalah perjuangan Sabah first, itu dia tidak pernah lupakan. Itu saya boleh sahkan. Dan ada satu ketika adalah satu perbincangan itu, bila saya kadang-kadang tidak boleh cakap itulah, kita kena tag team orang bilang. Ada benda kalau saya cakap nampak bias sebab saya daripada JRS. Tapi bila Datuk Iwan bercakap, saya betul-betul happy. Dan terus keluar sejak kabinet, pertama kali apa yang saya buat, saya terus call Ketua Menteri. Saya bilang, Datuk Seri, syukur kita ada Iwan dalam kabinet dan dialah yang telah bercakap. Billy berkata beliau amat pasti Iwan akan terus bertegas mengenai perkara ini dan akan memastikan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan dilaksanakan. Katanya tindakan Iwan dan plaintiff lain memohon persetujuan mahkamah membenarkan OS difailkan semula jika baki 1/3 berkenaan pelaksanaan pemberian 40% tidak dipenuhi membuktikan kebijaksanaan kesemua plaintiff dan mahkamah telah pun bersetuju. Kotohodan salam Pisang Puruan.